وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح والدينا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى خصوص روح الإمام حبيب عبد الله الحداد رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره، وخصوصا روح العالم العلامة الشيخ إدريس الحيات بن حبيب العلي البكوي الفطاني رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره، وخصوصا روح شيخي وشيخنا بباخر الأنوار بن شافعي حفظه الله تعالى ومتعنا الله بصحته، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة، واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. الحمد لله, syukur kehadirat Allah dengan perhimpunan pagi ini. Moga-moga diberkati dan dikira sebagai amal ibadah dapat jadi bantuan makanan dan pertolongan kepada diri kita sendiri di hari akhirat. Alhamdulillah, sebagai menyempurnakan amanah dan khidmat kita kepada Al-Alim Al-Alamah Al-Bakhirul Anwar bin Syafi'i, jadi kita mulakan pengajian pagi ini yang mana kita memilih kitab Thimarul Jannah fi Tarjamati Risalatil Mu'awalah karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala alaihi wa qaddasallahu sirruh, yang diterjemahkan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Idris Al-Fayyad Al-Bakumi Al-Fatani rahimahullah ta'ala alaihi wa qaddasallahu sirruh. Kita mulalah muqaddimah kitab pagi ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemah situ sebab maklum dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yani dengan nama Allah yang bersifat Maha Pemurah dan yang bersifat dengan Maha Penyayang. Yang mana huraian Bismillah ini
sedia maklumlah bagi pelajar-pelajar pondok. Alhamdulillahilladzi kasa awliya'ahu wa ahibba'ahu wa asfiya'ahu min nuril muhammadiyati anwara واصطفاهم من مكنون سره وجوهر علمه معارف وأسرارا وحلاهم بحلية سنائه وحلل جماله وأطلعهم في سماء التوحيد أقمارا فاستضاءت بأنوارهم خليقة وسلكوا بهم من الدين طريقة وتبوأوا منه وطنا وقرارا. الحمد لله الذي كسى أولياءه وأحباءه وأصفياءه من نور المحمدية أنوارا. Yang bermaksud segala puji itu, yakni segala sebutan yang elok itu bagi Allah, tertentu bagi Allah. Allah itu Tuhan, yakni nama bagi Tuhan. Yang memberi pakai, ya Allah, akan segala yang taatnya, ya Allah, akan segala orang yang taatnya, dan segala kekasihnya, yakni dan memberi pakai ya Allah akan segala kekasihnya ya Allah dan segala pilihannya ya Allah. Memberi pakai itu daripada cahaya Muhammadiyah, yakni cahaya yang dibangsakan kepada Nabi SAW. Memberi pakai itu akan beberapa cahaya. Ini mukaddimah Syekh Idris Al-Hayyat rahimahullah ta'ala alaih, sebelum dia masuk kepada perbahasan kitab Thimarul Jannah karangan Imam Habib Abdullah An-Haddad rahimahullah ta'ala alaih. Kata Syekh, segala puji itu bagi Allah, yakni segala sebutan yang elok itu tertentu bagi Allah. Jadi kalau dia sebut segala ni maknanya puji itu banyaklah, 3 atau lebih. Maka dibahagikan puji ini oleh para alim ulama kepada 4 jenis, yaitu puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Dan tiap-tiap sesuatu tu dia ada huraian-huraian dia, yang semua pelajar di sini sedia maklum. Jadi 4 puji itu yang layak menerima puji iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu katanya puji-puji itu bagi Allah, yakni tertentu bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang memberi pakai. Ia Tuhan. Allah Ta'ala beri pakai itu kepada orang yang taatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, segala orang yang taatnya dan segala kekasihnya dan segala pilihannya. Jadi semua ini disebut secara satu persatu. Segala yang taat tak sama dengan segala kekasih. Segala kekasih dia tak sama dengan segala pilihan. Dan boleh juga kita kata semua itu adalah sama. Taat, orang yang taat itu adalah kekasih Allah, dan orang yang taat itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagi pakai apa? Pakaian yang diberi pakai itu daripada cahaya Muhammadiyah. Dipahami memberi pakai di sini pakaian maknawi, bukan pakaian hissi sebagaimana yang kita pakai sekarang, yaitu pakaian yang membentuk rohani. Pakaian yang membentuk rohani yaitu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang taat kepada Allah.
anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada segala orang yang Allah Taala kasihi. Anugerah Allah Subhanahu wa taala segala orang yang Allah Taala pilih. Allah Taala bagi pakai itu daripada cahaya Muhammadiyah, yakni nur yang dibangsakan kepada Nabi SAW. Akan beberapa cahaya Allah Taala beri pakai itu akan beberapa cahaya. Jadi cahaya Muhammadiyah ni apa dia? Iaitu segala apa yang tabik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan beberapa cahaya, contohnya seperti nur yakin, nur ma'rifah, nur iman, taqwa dan sebagainya. Jadi dipahami daripada perkataan ini, pengarang kitab memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak dan sungguh, kerana Allah dengan limpah kurnia Tuhan telah memberi pakai kepada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dinamakan segala yang taat. Yang taat ni yang ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bagi pakai segala kekasihnya. Segala orang yang Allah Taala kasihi dan cintai dengan sebab melakukan ketaatan yang sempurna. Dan juga orang yang Allah Taala pilih, orang yang Allah Taala kelah. Tuhan bagi pakai itu dengan cahaya Muhammadiyah, yakni nur-nur yang dibangsakan kepada Nabi dengan beberapa cahaya. Sebab itulah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala. Kerana anugerah Allah Taala kepada orang yang melakukan ketaatan, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala segala orang yang Allah Taala pilih. Kemudian katanya wastafahum min maknuni sirrihi wa jawhari ilmihi ma'arifa wa asrara. Dan memilih ya Allah akan mereka itu daripada yang disembunyi rahsianya Allah dan permata ilmunya Allah akan beberapa ma'rifah dan beberapa rahsia. Yakni Allah Subhanahu wa taala juga memilih mereka itu. Mereka itu siapa? Yang melakukan ketaatan, yang taat. Kemudian segala kekasihnya dan segala pilihan Allah. Allah Ta'ala pilih itu untuk Allah sembunyikan rahsia Allah Subhanahu wa taala dekat mereka. Dan Allah Ta'ala pilih mereka itu untuk Allah Ta'ala kurniakan permata ilmunya, yakni ma'rifah. Apabila didapatkan permata ilmu, yang intipati ilmu itu. Bukan semua kalau disebut dan ilmunya itu lain. Kalau permata ilmu, yang intipati ilmu. Yani hikmah-hikmah dan faedah-faedah daripada ilmu yang diamalkan. Bukan semata-mata ilmu. Allah Ta'ala pilih itu, Allah Ta'ala sembunyi itu beberapa ma'rifah, yakni beberapa pengenalan. Tauhidu af'al, tauhidu sifat, tauhidu asma'. Itu ma'rifah. Dan beberapa rahsia-rahsia ketuhanan yang tabik daripada ma'rifah tersebut. Yang tabik daripada pengenalan tersebut. Tabik daripada tauhidul af'al beberapa rahsia. Beberapa rahsia ni yang dipahami oleh orang yang diberi anugerah. Yang difahami oleh orang yang diberi anugerah. Sama rahsia tu boleh dilihat dengan mata kepala. Boleh dilihat dengan mata kepala tu dengan sebab Allah Ta'ala buka mata hati itu yang dinamakan kasyaf.
ataupun mengetahui rahsia itu rahsia berupa ilmu ma'rifah, yang terbukanya ilmu kepada orang yang melakukan ketaatan, terbukanya ilmu kepada kekasih Allah tu dan juga pilihan Allah tu, dan mereka mengetahui ilmu-ilmu rahsia yang dinamakan ilmu laduni. Baik, itulah permata-permata ilmu yang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala bagikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki, yang disebutkan di sini. Kemudian Allah Ta'ala sembunyikan segala ma'rifah dan rahsia itu kepada mereka yang Allah Ta'ala anugerahkan. وَحَلَاهُمْ بِحِلْيَةِ سَنَائِهِ وَحُلَلِ جَمَالِهِ وَأَطْلَعَهُمْ فِي سَمَاءِ التَّوْحِيدِ أَقْمَارًا. Dan menghiasi ia Allah akan mereka itu. Allah Ta'ala perhiaskan mereka itu dengan perhiasan ketinggian, yakni perhiasan yang hebat-hebat, seperti takwa, seperti ikhlas. Itu perhiasan ketinggian. Dan beberapa samarat keelokan, dan beberapa buah-buah keelokan, akhlak yang mulia Allah Ta'ala letakkan kepada orang yang taat segala kekasih dan segala pilihan Allah. Itu maksud Allah Ta'ala hiasi itu. Dan menaikkan ia akan mereka itu. Menaik dengan mana mengangkat maqam akan mereka itu sekalian segala yang taat, segala kekasih dan segala pilihan. Menaikkan tu pada langit tauhid, yang tauhid yang diserupakan dengan langit pada pihak luar akan beberapa bulan. Yani maksudnya Allah Ta'ala hiaskan segala wali-wali dia, segala yang taat, segala kekasih, segala pilihan dia dengan perhiasan ketinggian, yakni perhiasan ketinggian iaitu takwa, ikhlas dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala angkat mereka tu, Allah Ta'ala naikkan mereka tu pada martabat keelokan, pada buah-buahan keelokan, samarat keelokan tu, yakni Allah Ta'ala percantikkan akhlak mereka, peribadi mereka dan sebagainya. Kemudian dan menaikkan ya Allah akan mereka itu, dan Allah Ta'ala angkat mereka itu pada langit tauhid, yakni hati mereka itu, hati segala yang taat, hati segala kekasih dan segala pilihan tu Allah Ta'ala jadikan hati mereka itu memandang hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dari sudut ketauhidan mereka itu luas, cerah. Akan beberapa bulan yang diumpamakan langit ini, diserupakan langit ini dengan banyak bulan. Jadi kalau waktu malam ni kita ada satu bulan pun dah cerah dah. Kalaulah di atas langit itu ditambah dengan banyak bulan, 5, 6, 7 bulan, tentulah akan bagi lebih cerah lagi. Jadi macam itulah juga hati para kekasih Allah ni, yang taat, kekasih pilihan Allah ni, hati mereka tu diumpamakan seperti langit pada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi luah mereka tu, terang hati mereka tu pada memandang hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata mu'alif, fastadha'at bi anwarihimul khaliqatu wasalaku bihim minad dini tariqatu wa tabawwa'u minhu wadhanan wa qararan. Maka dapat berterang dengan cahaya-cahaya mereka itu, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hiaskan mereka itu dengan perhiasan ketinggian, keelokan, samar buah-buah keelokan, yakni akhlak yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala naikkan pada hati mereka itu cahaya mentauhidkan Allah Ta'ala dengan sempurna. Maka dengan itu dapat berterang-terang dengan cahaya-cahaya mereka itu oleh segala makhluk.
Yang ni kita dapat menumpang keelokan mereka tu. No? Kita dapat tumpang keelokan mereka tu. Tumpang apa? Tumpang pada ilmu pengetahuan. Tumpang pada adab-adab. Dapat habis bateri ya? Allah. Kita dapat tumpang mereka tu. Sebab tu dia kata maka dapat berterang dengan cahaya-cahaya mereka itu oleh segala makhluk. No? Yang ni cahaya apa? Yang ni cahaya ilmu mereka tu. Kita dapat tumpang. Dapat tumpang Imam Habib Abdullah Haddad. Dapat tumpang Al-Imam Syafi'i. Dapat tumpang Al-Imam Ghazali. Dapat tumpang ilmu-ilmu para alim ulama. No? Jadi mereka tu yang kita dapat tumpang tu pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala perelokkan mereka. Allah Subhanahu wa taala perhiaskan mereka. Kemudian kata mu'alif, dan berjalan segala makhluk dengan sebab mereka itu. Berjalan dengan makna beramal ataupun beribadat. No? Berjalan tu pada agama. Yang ini beribadat di dalam agama akan jalannya, no? Akan mengikut peraturannya, peraturan agama. Dan menjadikan mereka itu pada agama, tanah air dan ketetapan. Dan mereka itu jadikan ibadat-ibadat, hukum-hukum di dalam agama itu pegangan dan ketetapan kita. Jadi tempat ambilan kita dan tempat pegangan kita. No? Baik. Jadi maksud dia secara umumnya apa dia di sini? Yaitu Syekh Idris Al-Hayyat memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan ihsan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah taala anugerahkan kepada sekalian orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan orang yang Allah taala kasihi dan segala orang yang Allah taala pilih, dianugerahkan dengan cahaya Muhammadiyah. Yani petunjuk-petunjuk ilmu-ilmu yang disandarkan kepada Nabi SAW. No? Allah Ta'ala bagi pakai benda ni, Allah Ta'ala anugerahkan benda ni kepada orang yang melakukan ketaatan, orang yang Allah Ta'ala kasih dan orang yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala bagi itu dengan limpah kurnia dia lah. Kalau Tuhan tak bagi pun boleh, tapi Tuhan pilih memberi. Ada saja orang yang melakukan ketaatan, tapi dia tak dapat cahaya Muhammadiyah kalau tak sempurnanya doa dia. Ada juga orang yang Allah Ta'ala kasih, tapi tak diberi cahaya Muhammadiyah. Ada juga orang yang Allah Ta'ala pilih untuk duduk di tempat baik, tetapi tak dapat juga cahaya Muhammadiyah. Cahaya-cahaya yang dibangsakan kepada Nabi. Cahaya yakin dia tak dapat, cahaya ma'rifah dia tak dapat. Dia hanya dapat pahala saja di sisi Allah. Tapi mereka ni Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi itu, yakni Allah Ta'ala pilih mereka tu untuk Tuhan sembunyikan segala rahsia-rahsia dan permata ilmu. Allah Ta'ala sembunyikan rahsia permata ilmu itu apa dia? Yakni ma'rifah. Itu segala permata ilmu ataupun rahsia. No? Allah Ta'ala sembunyikan ma'rifah pada diri mereka. Dan Allah Ta'ala sembunyikan beberapa rahsia-rahsia ketuhanan pada diri mereka. Dan dengan sebab ma'rifah dan rahsia-rahsia itu juga Allah Ta'ala hiaskan mereka itu dengan perhiasan yang tinggi-tinggi seperti takwa dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala hiaskan mereka itu sama keelokan, akhlak-akhlak yang mulia dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala angkat mereka itu pada kedudukan yang tinggi. Mereka dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya tauhid di dalam hati mereka itu memancar-mancar. Dengan sebab sekalian itulah kita dapat menumpang mereka itu.
kita dapat tumpang daripada tu, kita dapat ambil ilmu daripada tu, dari depa, kita dapat ambil akhlak daripada depa, dan kita beribadat dan beramal di dalam agama ni mengikut petunjuk sekalian yang Allah Ta'ala pilih, sekalian kekasih Allah dan sekalian orang yang melakukan ketaatan tadi. Jadi tuan guru kita ataupun pengarang kita memuji hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekalian. Pasal apa? Pasal dapat kita tumpang depa tu dengan sebab pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi min bahrihi yaghtarifuna wa min rawdi mawahibihi yaqtatifuna wa yajtanuna thimaran wa azharan, yang bermaksud dan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang daripada lautnya laut Nabi Muhammad ataupun penghulu kita tu mencedok oleh mereka itu mana? Yang taat, segala kekasih dan segala pilihan, dan daripada kebun-kebun pemberiannya memotong oleh mereka itu. Memotong tu akan buah-buahan dan bunga-bunga, yakni rahmat, belas kasihan dan sejahtera dan penyelamat turun ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diumpamakan seperti laut. Diumpamakan seperti laut pada pihak banyaknya rahsia-rahsia dan perbendaraan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka tu, yakni orang yang taat, segala kekasih dan pilihan Allah tu, ambil segala permata-permata, yakni ilmu-ilmu yang memberi manfaat dan akhlak dan segala perkara-perkara agama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada kebun-kebun pemberiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong mereka itu akan buah-buahan dan bunganya, yakni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diumpamakan seperti kebun, yang mana kebun ni banyaklah jenis-jenis buah, jenis-jenis pokok yang kita boleh ambil manfaat daripada kebun tu. Maka orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pilihan Allah ni, ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diumpamakan seperti kebun tu, ambil apa? Ambil buah-buah dan bunga-bunga. Ambil segala buah-buahan dan bunga-bunga dia untuk mendapat manfaat daripada kebun tadi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dipahami di sini, apa yang kita dapati, apa yang kita amalkan, apa yang kita ikuti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dapat semua tu perantaranya daripada orang yang melakukan ketaatan, orang yang Tuhan kasih dan orang yang Tuhan pilih. Contohnya yang datang daripada Nabi, cara kita nak sembah Allah sembahyang. Kita ambil mana cara sembahyang tu? Daripada segala orang yang taat, segala kekasih dan segala pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala beri pakai kepada mereka ni dengan beberapa pakaian kelebihan. Kita dapat tu semua tu melalui mereka tu. Itulah yang dinamakan tumpang tadi tu. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala habibna, amma ba'du fayaqulu al-'abdu al-faqiru al-mudhnibu al-muqassiru al-raji 'afwa rabbih Idris al-Khayyat ibn Ali al-Bakumi at-Tujumi al-Fatani
qadimu talabatil ilmi bil masjidil haram. Adapun kemudian daripada bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam itu, maka berkata hamba yang fakir, yakni hamba yang berhajat kepada keampunan Allah, al-faqir, yang berdosa, yang taksir, yang cuai. Ini orang panggil apa, tawaduk musannif, orang panggil rendah diri, pengarang kitab. Dia tak mengaku kata dia tu hebat. Dia bangsakan diri dia sebagai orang yang fakir, orang yang berhajat. Kemudian dia tak nampak kata dia tu baik. Dia bangsakan diri dia orang yang berdosa. Lepas tu orang yang taksir, orang yang cuai di dalam beribadat. Benda-benda macam ni bukan berlakon. Dia jadi sendiri. Apabila hati kita tak nampak langsung kelebihan pada diri kita, sebaliknya kita hanya nampak semua tu pemberian daripada Allah, maka dengan sendirinya dia jadi fakir. Diri kita tu jadi fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati kita tu sentiasa memandang kelemahan kita dalam melaksanakan suruhan Tuhan dan ketidakupayaan kita dalam nak menyempurnakan apa yang Tuhan suruh, maka nampaklah diri kita tu sentiasa berdosa. Padahal bukan kita buat dosa pun. Syekh Idris Riyad ni bukan dia buat dosa, dia mana pernah pergi dengar anak dara orang. Dia kerja, dia mengajar dalam masjid. Tapi dia berasa diri dia tu berdosa kerana tak dapat menyempurnakan apa yang Tuhan suruh. Macam Tuhan suruh kita sembahyang lah. Kita nampak dekat sembahyangnya. Padahal bukan Tuhan terus dekat sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita khusyuk dalam sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita ikhlas dalam sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita ingat Tuhan dalam sembahyang. Yang kita baru buat sembahyangnya. Khusyuk tak buat lagi. Ikhlas tak buat lagi kot. Lepas tu takut ke Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam sembahyang tu pun tak buat lagi. Jadi dia nampak ketidaksempurnaan tu. Sebab tu yang berdosa, yang taksir, dia keluar daripada situ. Daripada sifat tu. Yang harap akan kemaafan Tuhannya, yang sentiasa berharap keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nama dia? Idris bin Ali. Nama dia Syekh Idris bin Ali, yang terbangsa kepada Kampung Baku. Dilahirkan di Kampung Baku, Tuk Juh, mana Fatani. Itu nama tempat kelahiran dan tempat asal dia. Yang berkhidmat kepada talabatul ilmi, yang berkhidmat kepada penuntut ilmu di Masjidil Haram, yakni sebagai guru yang mengajak di Masjidil Haram. Itu biografi Syekh pengarang kitab. Hadhihi risalatun al-musammatu bi thimaril jannah fi tarjamati risalatil mu'awwanah lirraghibina minal mu'minina suluka tariqil akhirah. Ini kitab yang kita tengah tengok ni, satu risalah, yakni beberapa helaian kertas yang dinamai akan risalah ni buah-buahan surga. Ini nama kitab ni, Thimarul Jannah, buah-buahan surga. Pada menterjemah, yakni pada alih bahasa, Risalatil Mu'awwanah, risalah yang menolong. Kitab ni Thimarul Jannah, terjemah Risalah Mu'awwanah. Risalah Mu'awwanah itu karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala alaih. Jadi Thimaratul Jannah ni dia kitab terjemahan lah. Terjemah asal kitab Risalatul Mu'awwanah karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Pada ilmu tasawuf, pada membicarakan tentang ilmu tasawuf, yakni ilmu hati. Satu ilmu untuk mendidik hati kita.
bagi segala yang gemar, bagi segala yang gemar, bagi segala orang yang mahu, orang yang suka, daripada orang yang mukmin, daripada orang yang mukminin, daripada orang yang beriman, gemar tu pada menjalani akan jalan akhirat. Suka tu, mahu tu nak menjalani, nak mengikuti akan jalan akhirat, yakni jalan ibadat. Jadi kitab yang ada di depan kita ni, nama dia Simarul Jannah. Bahasa Melayu dia buah-buahan surga. Diumpamakan apa isi kandungan dalam kitab ni menempati buah-buah surga. Yang ibadat-ibadat, ilmu-ilmu tentang ibadat yang ada dalam kitab ni, dia boleh bawa kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu diumpamakan ilmu-ilmu dalam ni seperti buah-buah surga. Baik. Untuk siapa kita ni? Untuk orang yang mau berjalan dengan jalan akhirat. Jalan akhirat ni yang di jalan ibadat. Ibadat tu diumpamakan seperti jalan yang dapat bawa kita kepada keselamatan akhirat. Baik. Ta'lif Sayyidina al-Imam Ghawthul Anam Al-Arif Billah Ta'ala Al-Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Kitab ini dikarang karangan bagi Sayyidina al-Imam Alif Lam Kha Iqra ayat al-akhir, yaitu Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala alaih. Karangan Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ala sabil al-ikhtisari ma'a ziyadatin bahiyatin liyantafi'a biha man la ya'rifu bil arabiyyah. Terjemahan ini atas jalan ringkas serta tambahan, serta ada tambahan yang elok supaya mengambil manfaat dengan dia, dengan tambahan dan terjemahan ini oleh mereka yang tiada mengetahui dengan bahasa Arab. Jadi dia tolong terjemah, dia buat atas jalan ringkas serta ada penambahan-penambahan yang elok yang sesuai untuk kita, supaya dapat kita ambil faedah dengan terjemahan dan tambahan ini untuk kita yang tak dapat menguasai bahasa Arab, tak mengerti nahwu sorab. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, dan jika adalah aku ni orang yang terjemah ni Syekh al-Ayat, bukan ahli bagi demikian itu sekalipun, bukan ahli bagi bidang terjemahan ini sekalipun, yang pun tawadhu Allah diri musannif. Hamalani ala dhalika imtithalul amrillah ta'ala fi qawlihi, menanggung akan aku atas demikian itu. Demikian mana? Buat kerja ni lah, menterjemah. Kerana menjunjung perintah Allah Ta'ala, kerana aku nak ikut perintah Tuhan, nak tunai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada firman-Nya Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya seru olehmu kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmah. Ajaklah orang-orang ramai ini mai kepada agama Islam, beramal dengan amalan agama Islam, jalan Tuhan. Seru tu dengan hikmah, dengan hikmah dan pengajaran yang elok, dan dengan pengajaran yang elok, yakni cerita-cerita ataupun nasihat-nasihat yang elok yang boleh memberi iktibar ataupun faedah kepada orang yang diseru. Jadi kita seru kepada jalan Tuhan ni dengan hikmah. Salah satu cara hikmah nak seru orang kepada jalan Allah karang kitab. Dan juga pengajaran-pengajaran yang elok, yakni cerita-cerita yang mengandungi pengajaran yang apabila dibaca cerita tersebut boleh jadi tangga ataupun sebab Tuhan buka hati kepada orang yang membaca. Itu pengajaran-pengajaran yang elok. Kalau kita nak seru orang, yang pertamanya kena ada hikmah. Lahirnya hikmah ni daripada akhlak yang elok,
Kita kalau nak ajak orang ni selalunya temperature kita naik sikit kan. Apa hang? Menjegat. Tu bahasa kita. Tu bukan hikmah. Dia tak mendatangkan natijah yang baik. Ada kadang-kadang nak ajak orang buat baik ni dengan tengok itu saja. Ada orang kita kena tegur. Ada orang kita kena kerah sikit. Macam-macam lah. Itu hikmah tu. Kemudian yang boleh tarik orang kepada jalan yang baik ini, tiap-tiap benda yang disampaikan tu ada pengajaran yang elok. Kadang-kadang pengajaran yang elok tu, tu orang dengar dia reti. Kadang-kadang dia dengar dulu, tapi dia tak reti lagi, dah kena stempel bala Tuhan baru dia reti. Itu pengajaran yang elok juga. No? Jadi hikmah dan pengajaran yang elok ni, Allah Ta'ala suruh kita guna apabila kita nak seru orang kepada jalan Allah, kepada agama Allah. No? Dua tu saja. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man an'asa lisanahu haqqan ya'malu bih, man ba'dahu ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah." Artinya barang siapa terlancar lidahnya, siapa-siapa yang berkata-kata akan yang sebenar, akan benda betul, benda yang mai daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, no? Yang beramal dengan dia oleh mereka yang kemudian daripada kata-kata yang benar tu orang lain dengar dan orang lain beramal, nescaya diberi pahala atas orang yang berkata-kata tu seperti pahalanya hingga hari kiamat. No? Diberi pahala atasnya. Pahala mana? Pahala atas orang yang berkata tadi seperti pahalanya, pahala mana? Orang yang beramal. Dapat pahala tu hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat ni kena tulis sikit. Sekiranya amalan tadi dia berhubung. Kita habaq kat dia ni beramal. Lepas tu dia cerita kat orang lain pula, orang lain beramal. Lepas tu orang lain tu cerita kat orang lu pula, orang lu pula beramal. Jadi cerita kita, ilmu kita berterusan diketahui oleh orang daripada zaman ke zaman. Maka orang yang beramal pada tiap-tiap zaman tu akan dapat pahala, dan orang yang menyampaikan tu juga akan mendapat pahala seperti orang yang beramal. Daripada sinilah mafhum ni lah, no? Tubuh para alim ulama faham kata karang kitab tu, pasal kitab ni tahan lama. Contohnya Syekh Idris Al-Fayyad dia tak ada dah zaman bila dia tu, tapi kitab dia tu ada. Jadi kita duk mengajar kitab dia, maka kita duk beramal apa yang di dalam kitab dia. Maka dia sendiri duduk dalam kubur tu dapat pahala daripada apa yang kita ajarkan dan apa yang kita amalkan. No? Baik. Jadi kalau macam ada orang kata buat apa karang kitab, zaman lah ni orang banyak dah karang kitab, tak betul. Tu tak betul. Pasal apa? Pasal tak kena dengan apa yang Nabi habaq ni. Kalau kita ngajak lagu tu, tak ada kitab kita karang. Mungkin orang dengar, lepas tu habislah. Apabila kita mati, habis kan? Orang nak sampaikan sebiji apa yang kita ajar tu, mungkin orang tak ingat. No? Tapi kalau kita karang kitab tahan daripada satu zaman ke satu zaman, satu zaman ke satu zaman. Maka tiap-tiap zaman tu ada orang yang ambil manfaat sampai pahala tu kepada kita. No? Ini berapa kitab kan? InsyaAllah. Baik. Kata muallif rahimahullah ta'ala, wallahu as'alu an yarzuqana as-shawab wa taufiq khalisan liwajhil karim. Ini adab lah. No? Akan Allah Ta'ala aku pohonkan. Yakni pengarang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa memberi rezeki Allah akan kami. Allah Ta'ala bagi rezeki itu akan yang betul, akan benda betul. Dan taufik dan kekuatan untuk membuat ibadat
hal keadaan aku ikhlas. No? Allah Ta'ala kurniakan jalan yang betul, dan Allah Ta'ala kurniakan taufik, dan Allah Ta'ala kurniakan keikhlasan kerana wajahnya, yakni zat Allah yang mulia. No? Itu doa daripada pengarang kita. No? Apabila selesai dia buat muqaddimah ni. Baik. Kata muallif rahimahullah ta'ala, faslun fil yaqin. Bermulanya ini fasal pada yakin. Yakin ni maksudnya kukuh hati, ataupun bulat iman, ataupun kuat kepercayaan. Jadi pada fasal yang pertama ni, Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad dia mulakan dengan yakin. Tak sama dengan kitab-kitab tasawuf yang lain. Kalau dalam ikut cara Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in dia mulakan dengan pengenalan tentang sifat-sifat tercela, kemudian sifat-sifat terpuji, kemudian cara nak membersihkan hati daripada sifat tercela dan nak hiaskan dengan sifat terpuji. Itu cara Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. Syekh Ibn Atha'illah Sakandari dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi Tahzib Nufud dia mula dengan taubat. Mula-mula sekali cerita bab taubat. No? Dan dalam kitab Simarul Jannah ni Al-Imam Habib mula bab yakin tu. Buka-buka kitab pi ke yakin. Dan tiap-tiap seseorang daripada pengarang kitab ni, Imam Ghazali, Syekh Ibn Atta dan Imam Habib Abdullah Al-Haddad, dia ada alasan-alasan tersendiri. Jadi alasan ni Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad dia mulakan dengan yakin pasal apa? Pasal dia buta. Jadi dia bergerak tu dengan keyakinan kepada Allah. Mata tak nampak Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Sama ada umur 6 tahun ataupun umur 9 tahun, saya tak ingat. Jadi tengoklah kitab, dia tak ingat pula kolesterol naik ni. Umur 6 tahun ke umur 9 tahun kena penyakit jadi buta Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi yang ada di hati Al-Imam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala diikuti usaha ikhtiar dia yang bersungguh-sungguh dalam keadaan kekurangan dia lah. Buta ni kurang banyak lah. Pernah diceritakan oleh Habib Taufik hafizahullah taala alaih. Habib Muhammad Taufik, riwayat cerita Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Imam Habib Abdullah Al-Haddad ni dia biasa kena tangkap dengan penduduk kampung di tempat dia lah, Hadramaut, Yaman. Pasal kes dia kerabat pagar masjid. Kemudian apabila dia ditangkap tu, dia pada dapati kata yang kerabat pagar masjid ni budak buta. Buta nak curi apa? Lepas tu orang tanya dia lah, pasal apa hang kerabat pagar masjid? Kata Imam Habib Abdullah Haddad pada waktu tu masih kecil, umur dia 6 tahun ataupun 9 tahun. Dia kata aku nak pergi sembahyang sunat duha, tapi aku tak nampak pintu pagar. Aku tahu belah masjid, aku kerabat pagar. Tu Imam Habib Abdullah Haddad. Umur 6 tahun ataupun 9 tahun nak sembahyang duha. Kita sembahyang lah. Sembahyang lah. Bos. Aduh kita baik. Dia yakinlah, sebab tu dia mulakan dengan yakin. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, berkata ia Imam Habib Abdullah Al-Haddad, lazimkan olehmu, biasakan olehmu atas kamu, atas diri kita, hai saudaraku, hai saudara seagama. Bukan saudara senasab ini, yakni saudara seagama. Jadi dipahami di sini, hai saudaraku yang dikasihi, hai saudaraku yang aku cintai. Jadi Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad ni dia sampai ke maqam mahabbah. Dia mencintai setiap umat Nabi SAW. Apabila kita bergerak ni di atas dasar mahabbah, kecintaan, barulah ada keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak menyampaikan nasihat tu,
Nombor satu yang kita kena letakkan dalam hati kita, mahabbah, cinta dulu. No? Cinta dalam hati kepada orang yang kita nak nasihati, barulah dia akan keluar hikmah-hikmah daripada lidah kita. Kebaikan-kebaikannya. Payah nak buat lah semua tu, tapi kena buat. Lazimkan tu dengan menguatkan yakin, bagi yakin kita ni kuat. No? Yakin, bagi kepercayaan kita ni kuat. Yakin kita kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab, yakin kepada Rasul, yakin kepada hari akhirat, yakin qada baik, qada jahat, semua daripada Allah. Memperkuatkan yakin ini, yakni memperkuatkan keyakinan kita, kepercayaan kita, tasdik hati kita tu kepada rukun-rukun iman. No? Dan mengelok akan dia akan yakin. Yakni mengawasi yakin tu biar dia jadi elok. Kerana keyakinan ni dia boleh jadi tak elok. Dia boleh jadi elok. Dia boleh kurang. Dia boleh yazid wa yanqus. Dia boleh bertambah dan dia boleh kurang keyakinan kita. Apabila keyakinan kita tu kurang, lemah, waktu tak elok, maka kita kena bagi elok balik keyakinan kita. Sebab tu Rasulullah sabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharilah iman kamu, elokkanlah iman kamu dengan kamu kata la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Tu nak bagi elok keyakinan. Maka bahawasanya yakin itu apabila kejap, maka yakni kerana bahawasanya keyakinan tu, kepercayaan tu, keimanan tu apabila kejap, apabila kuat, ia yakin, kuat tu pada hati, yakni menetap pada hati dan mengerasi ia atasnya, atas hati, mengerasi dengan makna menguasai. Dan keyakinan tu menguasai hati kita, nescaya jadilah yang gaib, yang tak nampak itu, seolah-olah dipandang akan dia, akan yang gaib itu, dengan mata kepala. No? Seperti mana sabda Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. No? Kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tarahu, seolah-olah kamu nampak. Jadi keyakinan kita ni apabila kita kuat, apabila elok, segala benda-benda gaib itu seolah-olah kita nampak dengan mata kepala, seolah-olah. Jadi kepercayaan kita, pandangan mata hati kita dengan setiap perkara yang gaib itu seolah-olah macam kita tengok dengan mata kepala kita. No? Macam kita beribadat ataupun tubuh buat contoh, macam kita buat kerja. Buat kerja tu di hadapan tokai kita ataupun bos kita. No? Kalau kita buat kerja di hadapan bos kita tu, kita akan buat kerja cermat-cermat, kita akan buat kerja elok-elok, kita akan buat kerja betul-betul. No? Pasal apa? Pasal bos kita duduk di depan kita. Begitulah keyakinan kita apabila dia kuat, dia kejap, dalam kita duduk sembahyang, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita berzikir, kita akan buat elok-elok. Kita akan jaga zahir kita bagi elok, penuh dengan adab. Kita akan jaga batin kita, hati kita penuh dengan ikhlas. Pasal apa? Pasal seolah-olah dipandang akan benda yang gaib tadi itu. No? Baik. Dan pada ketika itu, ketika mana? Ketika kejap keyakinan pada hati. No? Ataupun ketika jadi yang gaib itu seolah-olah dipandang dengan mata kepala. Ketika itu berkata oleh orang yang yakin. Orang yang yakin tadi dia akan kata seperti yakni sebagaimana berkata oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagaimana Sayyidina Ali kata, jika dibukakan penutup, kalau Allah Ta'ala buka hijab, nescaya tidak bertambah, aku akan yakin. Keyakinan aku tak akan bertambah. No? Pasal apa? Kalau Allah Ta'ala buka hijab, nampak azab kubur ataupun nikmat kubur,
Adakah akan bertambah keyakinan di dalam hati orang yang yakin tadi itu? Dengan alam kubur, tak, saya dengar ni kata tak tambah. Pasal apa? Pasal dah penuh dah. Tak buka pun tak apa. Tak buka hijab, tak nampak malaikat pun tak apa. Dah yakin penuh dah. No? Tak nampak apa hari kiamat Tuhan tak buka bab neraka, bab syurga. Tak boleh nampak syurga neraka. Tak nampak syurga neraka. Adakah akan bertambah yakin apabila dibukanya hijab boleh nampak syurga neraka? Yakin tentang neraka tu? Tak bertambah. Pasal apa? Pasal dah penuh dah keyakinan di dalam hati. Jadi itulah yang berlaku kepada orang yang mengelakkan yakin, orang yang mengkuatkan yakin. Orang yang kejap yakin di dalam hati dia. Dia tak perlu dibuka hijab, dia tak perlu diberi nampak tentang perkara-perkara kerana keyakinan mereka dengan hati, keyakinan mereka dengan rukun-rukun iman tu sentiasa penuh habis. Kata muallif rahimahullah ta'ala. Dan bermula yakin itu ibarat. Yakin itu ibarat. Ibarat ni satu ungkapan. Daripada kuat iman. Kalau kita sebut, kita yakin. Yakin ni apa dia? Yakin ni satu ibarat, satu ungkapan daripada kuat iman. Iman kita kuat. Dan tetapnya, tetap iman. Iman kita tetap dan kejapnya, kejap iman. Kukuh iman. Kalau kita sebut yakin, apa maksud yakin tu? Yakin tu maksudnya kuat iman. Yakin tu maksudnya tetap iman kita. Yakin tu maksudnya kejap iman kita. Kalau kejap iman kita, itulah yakin. Kalau iman kita tetap, itulah yakin. Kalau iman kita tu kuat, itulah yakin. Kalau iman kita lemah, itulah kurang yakin. Kalau iman tak tetap, saat dia naik, saat dia turun, itulah kurang yakin. Kalau iman kita tak kejap, yang itulah kurangnya yakin. Kuat iman, tetap iman, kejap iman hingga jadi ia iman tu, ataupun jadi ia seseorang tu, jadi ia iman tu, seolah-olah bukit yang tinggi. Hingga iman tu jadi seolah-olah dibandingkan seperti bukit yang tinggi. Bukit tinggi ini tidak menggerak akan dia bukit itu oleh syak dan tidak menggoncang akan dia oleh waham. Tidak menggerak akan dia akan iman tu oleh syak dan tidak menggoncang akan dia iman tu oleh waham. Pasal apa? Pasal iman tu dah jadi seolah-olah bukit yang tinggi. Bukit yang tinggi ni mai pi ribut taufan tiup ke mana pun tak bergerak. Mai pi lah gempa bumi macam mana pun bukit duduk situ juga. Tu bukit yang tinggi. Begitulah yakin yang menempati, yang jadi kuat seolah-olah bukit tadi. Mailah daripada luar ni syak, keraguan. Tak dapat mengubah dia, tak dapat menggoncang dia. Mailah di luar ni waham, kesamaran. Tak dapat menggoncang yakin. Syak dari luar ni macam mana? Contohnya kita duk mengaji lah. Mengaji pondok ni. Mengaji pondok ni nanti nak dapat apa, nak jadi apa. Kan? Buat susah kan? Tengok ni pondok mengaji universiti tu. Tu, dapat gaji bulan-bulan. Boleh beli hok nu, boleh beli hok ni. Kan? Waktu lah orang kata, waktu saya mengaji sini dulu, yang tu lah. Pi beli ikan. Waktu tu tak ada apa lagi ni, hutan ni. Pi beli ikan kedai Mak Yoh. Simpang 4. Lama dah duduk mengaji pondok ni. Baru-baru masuk pondok baru buka. Nanti keluar nak kerja apa? Waktu tiap hari 10 kali pergi beli ikan, 10 kali soalan tu. Pasal lagi nak balik nak parking kereta apa tu tengok. Waktu orang panggil apa? Syok dari luar. Kan? Tapi kalau kita yakin dengan Tuhan,
Pasal ada Tuhan jamin. Macam kita duduk sini dah berumur, rugilah duduk pondok, tak boleh main dengan anak cucu, contohnya. Tu syok lah tu. Anak iblis dia wakil. So bagi benda-benda tu supaya main dalam hati kita syok. Wah-wah, 50-50. Ataupun waham dan sebagainya. Tapi kalau keyakinan kita kuat, no? Pasal kita duduk sini ni bukan untuk duduk sini. Pasal kita nak duduk sini ni pasal nak senang lepas daripada mati ni. Law ni yang tak dapat ni pasal tak mati. Cuba mati tengok. Tolong mati Zat. Tengah duduk mengaji ni mati tengok. Kita mati. Boleh. Tu. Bangunan. Penggeraan. Kalau kami orang jantan ni boleh bidadari. Apa yang orang dunia duk ligat ni dapat habis. Mati tengah duk mengaji ataupun mengajar ni. Lah ni pasal tak dapat duk sakit lutut, sakit pinggang. Daripada masjid ini nak pergi ke pondok 7 kali meletup lutut, 8 kali meletup pinggang kan. Pasal apa? Pasal dah tak mati. Kalau mati dapatlah semua habuan-habuan tu. No? Jadi kalau ada syok ataupun waham daripada luar, keyakinan kita dengan Tuhan tu kuat, dia tak akan bergoncang. No? Hingga tidak tinggal bagi syok itu wujud. Sampai tak wujud langsung syok tu. Berbolak balik dalam hati itu sama sekali. No? Maka jika datang ia syok dari luar, nescaya tidak mendengar kepadanya, kepada syok itu oleh telinga. Jadi kita tak layan. Tak ambil peduli. No? Benda tu tak boleh menggugat hati kita, tak boleh merungsingkan hati kita. Pasal apa? Pasal keyakinan kita dengan Tuhan tu tinggi. No? Dan tidak berpaling kepadanya, kepada syok tu oleh hati. Tidak berpaling dengan mana tidak terpengaruh. No? Hati kita tu tak terpengaruh dengan perkara-perkara syok tu. Habis, no? Jadi, kalaulah ada syok di dalam hati kita, semasa kita beribadat kepada Tuhan, ataupun duduk di dalam jalan akhirat, macam duduk pondok ni, duduk jalan-jalan akhirat lah. No? Maka apa yang perlu kita buat, kena tambah keyakinan kita. Dengan berzikir, dengan melakukan ibadat, bangun tengah malam, no? Dan buat segala kebajikan-kebajikan yang Nabi suruh tu, dia akan tambah keyakinan kita. Dan di dalam kitab ni dia akan ajak lah macam mana nak tambah keyakinan kita tu. No? Baik. Apabila yakin kita tu kuat, segala syok-syok tadi tu dia tak akan dapat menembusi hati kita. Jadi aman kita daripada segala perkara tersebut. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala. Dan bermula syaitan, setan tu tidak kuasa, tak mampu, ia akan hampir daripada umpama ini yakin. Syaitan tak akan mampu nak hampir dengan orang yang mempunyai keyakinan yang macam ni. Bahkan lari ia syaitan daripada orang yang ada keyakinan yang macam ni. Dan terpada ia syaitan, dan syaitan tu pada ataupun berasa lega dengan selamat diri syaitan tu daripada orang yang ada keyakinan yang macam ni. Apa maksud terpada ia dengan selamat dirinya? Yang ni syaitan tu dia tak berasa nak ganggu kita. Dia tak berasa nak sesatkan kita. Dia tak berasa nak hasutkan kita. No? Sebab syaitan ni kalau dia tengok kita, dia akan hasut kita. Syaitan ni kalau dia tengok kita, dia akan cuba untuk menipu kita. Dia akan cuba berbisik kepada kita yang lemah keyakinan ni. Dia bisik suruh buat yang ni, suruh tinggalkan yang ni, tangguhkan yang ni. Tetapi kalau orang yang dah keyakinan dia tu tinggi, syaitan tu terpada. Yakni syaitan dia tak mau pi hasut. Dia akan rasa terselamat kalau dia menjauhi kita. Syaitan tu dia tak akan mai kat kita, dia tak akan mai hasut kita,
dia takkan main membisik kepada orang yang kuat keyakinannya. Itu maksud terpada. Jadi kalau nak lari daripada hasutan syaitan, bisikan syaitan, kena bagi kuat keyakinan kita tu. Contoh dia, dalil dia seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana la yafriqu min dhillil Umar, wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Artinya, arti hadis bahawasanya syaitan itu takut dia pada bayang Sayyidina Umar. Syaitan ni dengan Sayyidina Umar, dia takut. Sampai bayang Sayyidina Umar pun syaitan takut. Syaitan dia memilih untuk tidak menghasut Sayyidina Umar. Kalau dia nampak Sayyidina Umar, dia lari ke lain. Maksud dia selamatkan diri dia daripada Sayyidina Umar. Itu panggil terpada ia dengan selamat diri. Jadi orang yang sampai kepada martabat yakin yang kuat, yang kejam ni, dia akan terhijab daripada syaitan. Dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan syaitan. Jadi musuh dia tu sekok dah terhapus. Tinggal lagi 3 lah. Dunia, nafsu dan manusia. Setan dah terkeluar lah. Jadi kurang dah musuh dia apabila dia sampai ke martabat ni. Dan tidak berjalan Sayyidina Umar akan satu jalan, melainkan berjalan syaitan akan jalan yang lain. Kalau Sayyidina Umar lalu di satu jalan, maka syaitan tak akan ambil dah jalan tu. Syaitan dia akan lari ke jalan lain kerana dia nak lari daripada Sayyidina Umar dan dia tak mau berjambak dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Pasal apa? Pasal keyakinan Sayyidina Umar tu terlalu kukuh, terlalu kejam. Dan bermula yakin itu dikuat akan dia, akan yakin tu, dan dielok akan dia, akan yakin tu dengan beberapa sebab. Ini bahagian lain pula, iaitu bahagian macam mana kita nak kuatkan keyakinan kita. Bahagian bagaimana kita nak kukuhkan keyakinan kita. Cara kita nak bagi yakin kita tu mantap. Setengah daripada cara nak mengkuatkan yakin tu, dan iaitu yang usul, yang umbi, yang atasnya, atas usul ni, atas cara ni berkeliling, yakni meliputi ataupun berlegar bahawa yang didengar, bahawa bang dengar oleh hamba, bang dengar ni yakni cuba perhati. Bang dengar ni cuba-cuba kita perhati, cuba-cuba kita pandang. Bang dengar tu dengan hatinya, dengan hati kita. Dan telinganya, telinga kita. Bang dengar tu, pandang tu kepada menuntut dengar akan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjuk atas kebesaran Allah. Yakni cara nak menambah keyakinan kita, nak menguatkan keyakinan kita, yang pertama iaitu yang umbi sekali, yang mana cara ni berkitar, berkeliling, ataupun berkisar. Cara dia macam mana? Iaitu kita pandang dengan hati kita, kita pandang dengan telinga kita kepada untuk dengar ayat-ayat dan hadis-hadis, yakni ayat suci Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis yang menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mengaji lah. Kita menuntut ilmu dan kita cari ilmu-ilmu yang menceritakan tentang sifat-sifat Tuhan. Yang tu yang pertama. Pasal apa? Pasal dia kena ambil jalan ma'rifah. Kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamalnya dan kesempurnaannya Allah, dan azamahnya dan agungnya dan kibriyanya, perkasanya. Dan kepada ketunggalannya Allah dengan menjadikan dan suruh, yakni perintah dan kerajaan dan kekerasan dan habis. Yakni kita mengaji ayat-ayat, hadis-hadis yang bersangkut tentang sifat-sifat Allah, yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala,
kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya Allah. Yakni segala sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kenapa kita nak dengar tentang sifat-sifat Allah Taala ni? Supaya timbul di dalam hati kita rasa takut dan timbul di dalam hati kita rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Yang meletakkan dalam hati kita rasa takut dengan Tuhan, itu Tuhan. Yang meletakkan dalam hati kita rasa mengagungkan Allah, itu Allah. Habis tu yang kita dengar tu, yang kita mengaji tu, orang panggil apa? Tu orang panggil usaha ikhtiar. Yang ni kita nak letak sebab satu tapak dalam hati kita supaya Allah Ta'ala letakkan sifat tadi itu di dalam hati kita. Tu, no? Tengok dalam ibarat kitab Tajul Arus. Ni banyak orang salah faham. Dalam Tajul Arus tu, dalam ibarat kitab tu, Syekh Ibn Athaillah Sakandari, awal-awal maqam orang berzikir ni iaitu orang yang hati dia apabila dia berzikir, hati dia mengingati ataupun hadir di dalam hati dia mengingati apa yang dia baca tu. La ilaha illallah, hati kita ingat Allah jualah Tuhan. Kalaulah kita berzikir tapi hati pergi ke lain, hati tu tak masuk lagi. Bukan dapat pangkat apa-apa lagi. Kemudian kata Syekh Ibn Athaillah Sakandari, kalau kita nak buat macam tu, nak jadi macam tu, hendaklah kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah tu dengan bahawa kita lawan nafsu lapar dan lawan, hendaklah engkau berlapar dan engkau menahan syahwat faras. Itu cara minta tolong. Kita ingat minta tolong ni hampak dekat sembahyang, lepas tu berdoa terus ke Tuhan. Kalau tu pun minta tolong juga, tapi bukan martabat kita. Martabat kita kena buat kerja. Buat kerja dia apa dia? Nak bagi hati kita molek, nak bagi hati kita lembut, kita kena mujahadah lawan hawa nafsu. Macam tu ni pun. Yang Imam Habib Abdullah Al-Haddad habaq di sini ni, umbi kita nak kuatkan keyakinan kita, iaitu kita mengaji tentang ilmu yang menceritakan tentang sifat-sifat Tuhan. Mengaji. Dengar tentang sifat-sifat Allah, ayat-ayat yang menunjukkan sifat Allah, ayat-ayat hadis-hadis yang menceritakan sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, kekerasan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Ta'ala beri nikmat kepada orang yang di dalam syurga, bagaimana Allah Ta'ala azab orang yang di dalam neraka, kemudian bagaimana Allah Ta'ala hancurkan orang-orang yang khianat, orang-orang yang kafir pada zaman umat-umat terdahulu, dan juga bagaimana Allah Ta'ala melepaskan Nabi Musa dan umat dia daripada Firaun. Tengok, mengaji tentang tu. Kita faham dengan semua-semua tu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pemurah penyayang ni, Tuhan akan campakkan dalam hati kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ada ilmu tentang sifat-sifat Tuhan dulu. Baik. Dan atas benar segala rasul alaihi wassalatu wassalam, dan kesempurnaan mereka itu segala rasul, dan barang yang dikuatkan akan mereka itu dengan dia barang itu daripada mukjizat. Kena mengaji tentang mukjizat Nabi. Dan barang yang turun, yakni yang berlaku dengan yang melawani akan mereka itu daripada bagai-bagai siksa. Dan orang-orang yang lawan dengan Rasul-Rasul ini semuanya kalah, semuanya dapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji pula tentang cerita-cerita Rasul kerana nak menghampirkan diri kita, cinta kita kepada sekalian Rasul, dan barang yang datang pada hari yang kemudian, hari kiamat, daripada diberi pahala akan yang membuat kebajikan dan siksa akan yang mengerjakan kejahatan. Kita mengaji tentang hari-hari akhirat kerana nak menambahkan keyakinan kita dengan hari akhirat. Mengaji orang yang buat baik dapat pahala, orang yang buat jahat dapat siksa. Kita mengaji semua ni. Apa yang berlaku nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, apa yang berlaku di dalam surga, apa yang berlaku di dalam neraka, kita kena mengaji semua ni
dengan tujuan untuk tambah keyakinan kita dan kuatkan keimanan kita. No? Dan kepada keadaan ini, keadaan mana? Bang dengar ni. Bang dengar oleh hamba dengan hatinya dan telinganya pada menuntut dengar ayat-ayat hadis. No? Itu kalau nak bahas tu kita mengaji pula, mengaji macam mana? Mengaji zahir dan batin. Telinga kita dengar, guru duduk syarah tu, hati kita bergantung dengan Tuhan. No? Hati kita bermunajat dengan Allah. Dia ada dua pihak. Jangan bagi hidup satu pihak saja. Telinga saja dengar, hati pergi ke lain tak boleh. No? Telinga kita dengar, hati kita menumpu dengan apa yang diajar tu. Kita buka. Boleh buka, kita buka. Ajak buka hati. No? Ada buka hati ni, tanya bapa lah. Sudah, kan? Ada tunggu sini, tanya bapa. Nak buka macam mana hati ni? Kan? Tunggu dia beritahu. Ada nama Ya Hayyu Ya Qayyum, boleh buka hati dengan tu. Ada buka hati dengan Allah, Allah, Allah. Kan? Ni waktu kita duduk mengaji, hati dia kira pergi mana? Leha ada ramah kata kan? Kira tu. Dia tak jadi, tak terbuka. Kan? No? Buka hati kita dengan Allah, Allah, Allah. Telinga dia dengar, Allah syarah. Sekali dia terbuka, dia faham satu-satu. Tuhan buka. Baik. Jadi kesimpulannya, yang pertama ni kena mengaji tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat Rasul, cerita-cerita tentang Rasul, mukjizat, dan juga perkara-perkara yang bersangkut dengan hari kiamat. Ilmu itu ada dalam ilmu tauhid, ada dalam ilmu tafsir, ada dalam ilmu hadis. No? Apabila kita mengaji hal ni, dia akan tambah iman kita. Dia akan kejarkan iman kita. Dia akan tarik keseronokan kita kepada hari akhirat. No? Baik. Ini pekerjaan. Dan kepada ini pekerjaan. Pekerjaan mana? Sekalian perkara yang tersebut. Bang dengar. Yang memadai pada memberi faedah akan yakin. No? Yang padan, yang mencukupi pada memberi kesan kepada keyakinan kita. Yang ni buat macam ni boleh memberi kesan kepada yakin. Itu maksudnya. Mengisyaratkan, menunjukkan dengan firman Allah Ta'ala. Buat macam ni boleh menambahkan keyakinan kita. Tuhan tunjukkan dalam Quran. Dalil dia main daripada Quran. Awalam yakfihim anna nazzalna alaikal kitab yutla alaihim al-ayah iqra ayat ila al-akhir. Artinya adakah tidak memadai, yakni memada dah, cukup dah akan mereka itu bahwasanya kami turun atas engkau ya Muhammad akan kitab Quran tu, dibaca akan dia akan kitab tu atas mereka itu. Yakni padanlah, cukuplah ya Muhammad, kami utuskan, kami wahyukan kepada kamu kitab Quran. Hampa baca kitab tu, dapatlah pengajaran dan keyakinan. No? Boleh faham? Boleh ya? Baik. Kata muallif rahimahullah ta'ala. Bermula sebab yang kedua nak menambahkan yakin tu, menilik ia seseorang tu dengan mata i'tibar. I'tibar itu pengajaran. Tilik dengan hati kita, dengan tilikan nak mengambil pengajaran. Nak mengambil keinsafan. Tilik itu dengan apa? Dengan mata hati. Mata i'tibar tu mata hati. No? Tengok dengan mata kepala, hati kita nak rahsia-rahsia ataupun pengajaran supaya Allah Subhanahu Wa Taala campak dalam hati kita. No? Kalau kita tengok ni, mata hati ni ataupun hati ni macam-macam. Kadang-kadang kita tengok alam ni kerana apa? Kerana nak berseronok dengan hawa nafsu. Tengok laut tu nak berasa puas dengan kecantikan alam. Nak berasa damai, nak healing kalau bahasa Allah. Pasal apa? Nak bagi emosi kita tu seronok. Nak bagi emosi kita tu puas.
nak bagi emosi kita tu makin santai untuk tujuan dunia ni lah. Tu satu pihak. Mata yang tibar sini itu bukan lagu tu. Mata yang tibar sini yang pertamanya kita tengok tu pasal niat kita, puasa kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal alam ni jadi dalil ataupun jadi alamat, jadi benda tengah antara kita dengan Tuhan. Kita nak cinta Tuhan. Nak buat gini kena tengok alam. Bukan nak suruh pergi peluk pokok tu, tapi tengok Tuhan buat pokok ni macam mana. Tuhan buat langit itu macam mana. Tuhan susun keadaan alam ni macam mana. Karena di situ tu dia akan timbul ataupun zahirnya sifat-sifat Allah. Sifat kudrah, sifat iradah, ilmu dan lain-lainnya daripada situ. Ini dinamakan ilmu yaqin. Sebelum naik ke ainul yaqin tu. Semua ni dia mula daripada mata yang tiba adalah hati kita. Daripada hati kita. Mata yang tiba tu menilik tu pada alam yang ghaib, pada langit, pada alam yang ghaib, yakni pada perkara-perkara yang tersembunyi. Tobik bapa ni. Alam yang ghaib, perkara-perkara tersembunyi pada langit, yang ada pada langit. Jadi kita tengok langit itu, nak dapat alam yang ghaib, perkara yang tersembunyi pada langit itu macam mana? Yakni dengan akal kita, iaitu tiap-tiap benda yang berat tak boleh kita letak dia terawang-awang di langit. Dia mesti ada benda yang disangkut, diikat ataupun diletakkan macam handphone ni. Kita nak letak atas udara ni boleh tak? Tak boleh, mesti kita kena pegang. Habis tu langit ni mana ada tiang. Ada 7 lapis. Siapa dia duduk tergantung atas tu? Tu yang ghaib tu. Mata yang tibar kita tengok. Kalau lah handphone ni, Sat. Duduk mengajak. Saya lagi telefon lain. Kalau macam handphone ni, kan, handphone ni, kita letak sini. Kalau kita lepas handphone ni dengan tangan dia, tentu dia akan jatuh ke bawah. Tapi langit tu tak jatuh ke bawah, dia lagi besar pada handphone. Daripada situ, mata hati kita, pengiktibaran yang kita dapat, adanya zat, ataupun kuasa, ataupun sifat, adanya sesuatu dengan sifat kudrah, menahan langit itu daripada jatuh ke bawah. Itu dinamakan mata yang tibar. Siapa tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham menilik itu. Menilik itu pada langit dan bumi, dan pada barang yang menaburkan Allah Ta'ala padanya pada langit bumi. Kalau di langit ada bulan, ada bintang, semua di atas besar-besar. Tuhan susun di atas. Bulan yang besar itu pun tak jatuh ke bawah, itu bergerak lagi. Jadi kalau kita masuk dalam masjid ni, kita tengok handphone ni duduk sini. Lepas tu kita masuk pula pada satu masa yang lain, dalam masjid ni tengok handphone yang duduk sini, dia berubah pergi duduk tiang tu dah. Jadi berubah handphone ni. Jadi mesti ada orang yang ubah handphone ni daripada duduk belah kanan kepada belah kiri. Tadi pagi tadi ni kita tengok langit matahari duduk belah timur. Sehari petang sehari nak balik rumah, tengok-tengok duduk sebelah barat, nak terbenam dah. Kena matahari tu bergerak. Tentu ada zat yang menggerakkan matahari tu. Besar tu matahari dengan panas dia. Dari situlah mata yang tibar kita memandang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Imam, pada barang yang menabur ke Allah Ta'ala padanya pada barang. Ini pada langit bumi. Kalau atas kita tengok matahari, bulan, bintang. Kalau di bumi ni pula kita tengok pokok-pokok kayu, bukit buka, gunung, hujan, apa semua tu. Semua daripada yang ajib, daripada yang pelik-pelik. Memang pelik kan, matahari besar bergerak. Bulan pula berlaku siang malam. Ajib yang pelik-pelik perbuatan dan indah-indah kejadian. Kejadian yang indah-indah, pantai. Waktu petang, matahari nak terbenam, kejadian yang indah.
Baik. Jadi sebab yang kedua ni nak boleh kuatkan iman kita iaitu mata hati kita, kita kena tengok. Kita kena tengok alam ni dengan mata kepala dan buka mata hati kita untuk memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tengok apa? Tengok langit bumi dengan pandangan nak ambil i'tibar. Apa yang berlaku di langit, apa yang berlaku di bumi, yang mana semua ni Allah Subhanahu wa taala dah taburkan, dah hiasi dah daripada benda yang pelik-pelik, no? Perbuatan, daripada perbuatan yang pelik-pelik dan indah-indah kejadian. Semua tu jadi tanda di dalam hati kita, jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada memberi faedahnya akan yakin, dan perbuatan yang macam ni memberi kesan kepada keyakinan kita, mengisyarat dengan firman-Nya, menunjuk oleh Allah Ta'ala dengan firman Allah Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Artinya selagi kami memperlihatkan alamat-alamat tanda-tanda kami pada tepi-tepi langit dan pada diri mereka itu, hingga nyata bagi mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala sebenar. No? Jadi perbuatan macam ni, perbuatan kita menilik dengan mata iktibar pada alam yang gaib ni, boleh mengkuatkan iman kita. Dalih dia daripada Al-Quranul Karim. Iaitu Allah Ta'ala firman, maksud dia, selagi kami memperlihatkan alamat, yakni tanda-tanda kekuasaan kami, mana pada tepi-tepi langit, yang menempel dekat langit tu, tepi-tepi langit. Bukan tepi, maksud tepi tu yang menempel. Seolah-olah benda tu ditempel ke langit. Bintang, kita tengok. Bulan, matahari, kan? No? Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala juga pada diri mereka itu, ada pada diri kita. Hingga nyata bagi mereka itu, hinggalah kita diyakin bahawa Allah Ta'ala sebenar. Wujud yang hakiki ni Tuhan. Payah nak urai. Hingga nyata Allah Ta'ala yang sebenar, yang wujud yang hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain pada Allah semua wujud majazi. Boleh faham? Kena? Tu. Wujud yang hakiki ni macam mana? Ada yang sebenar. Jadi kita ni ada pasal Allah Ta'ala mengadakan, dan Allah Ta'ala jaga kita dengan sifat fitrah dia, duk biak, duk jaga kita sentiasa ada. Itu bahasa mudah lah. Bahasa nak belaga dengan orang kampung kan. No? Kalau buh tanjizi, suluhi, apa semua tu dia payah. Tu. Dia pun tengah ambil satu pihak saja. No? Kita lepas nafas, tarik nafas. Lepas nafas, takdir. Tarik nafas, takdir. Lepas nafas, tu. Jadi kita tak boleh lepas nafas berhubung nyawa kita. No? Tarik nafas, lepas nafas yang kita panggil menyawa. Siapa yang jaga nyawa kita ni? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi kita hidup. Tuhan jaga roh kita, Tuhan buat roh kita. Jadi hakikat wujud kita ni, ada kita yang sebenar ni kerana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang ada yang sebenar tu, yang tak payah dijaga oleh siapa, Tuhan. Tu wujud hakiki tu. Allah Ta'ala ni dia ada bukan sebab yang mengadakan, yang menjaga ataupun sesuatu yang jaga bagi dia tu ada. Kita ada. Macam lampu lah, kita tekan switch lampu tu menyala lampu. Pasal apa tu ada sinar tu? Pasal karan dia tu ada. Jadi karan tu, bateri tu duk jaga lampu ni sentiasa menyala. Kita duk hidup ni, Allah Ta'ala duk jaga bagi kita hidup. Tu bukan wujud hakiki. Tu wujud majazi ataupun idhafi. Disandarkan dengan sesuatu yang lain. Adakah Tuhan kita wujud ni? Tak. Tuhan tak. Ada Tuhan tu, tak ada siapa yang duk jaga dia. Zat dia tu bersifat dengan wujud hakiki. Tak boleh tak ada.
Boleh? Faham tak? Tu. Jadi dalam ayat ni, apabila kita tengok tepi-tepi langit, kita suluh dengan mata hati yang tibar kita, dia boleh sampai kepada peringkat kita boleh ma'rifah Allah Subhanahu wa taala, itulah Tuhan yang wujud hakiki. Yang ni mata hati kita memandang kepada sekalian makhluk ni, mata hati kita nampak dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ataupun nampak secara zauqiyah lah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata mu'alif bermula sebab yang ketiga bahawa beramal ia atas yang dituntut Allah Ta'ala. Minta maaf lah. Hari pertama main ni tak sihat. Sakit. Doa-doa lah biar sihat. Sihat pun jangan doa sihat sungguh. Lagi jadi hero cowboy pun lah kan. Sakit sikit-sikit, sihat sikit-sikit boleh berajak gitu. Baik, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Minggu kelima kalau ada, insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa taqabbal min ba'dihi maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam.